Dalam hidup kita, kita ni bukan semakin mendekatkan diri dengan dunia. Dunia ni sedang menjauhkan dengan kita. Yang kita pergi kejar tu buat apa? Dia semakin jauh kan? Yang kamu kena kejar akhirat. Kejar akhirat. Yang dunia ni biar dia semakin berlalu di belakang kita. Akhirat di hadapan kita ni. Akhirat ni sedang mendatangi kita. Lalu kita kena bergerak untuk dapatkan akhirat dalam kehidupan kita. Bukan kita bergerak untuk mengejar dunia yang terbelakang di kalangan kita. Dan disebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, masa di akhirat nanti tak ada lagi masa untuk nak beramal. Manakala bila kita di atas dunia ni bukan masa untuk dihitung amalan. Masa ni jangan sibuklah nak kira banyak mana duit, banyak mana harta kita, banyak mana tanah kita, banyak mana rumah kita. Tak payah kira yang ni. Dalam hidup kita ni bukan masa untuk menghitung amalan. Tetapi sepanjang kita hidup di atas dunia ni, masa kita untuk apa dia? Untuk mendapatkan yang namakan dengan akhirat dalam kehidupan kita. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat peluang yang Allah masih lagi kurniakan kepada kita untuk kita berbicara tentang mau'izah hasanah ini, di mana kita diajar supaya sentiasa mempersiapkan diri kita untuk saat-saat kita dipanggil untuk menghadap di hadapan Allah. Dan kita dah sebut bahawa pada malam-malam yang kita lalui ini, kita mari berbicara tentang tajuk-tajuk sebegini. Tajuk-tajuk bagaimana kita mempersiapkan diri kita dan melengkapkan diri kita untuk kitanya menghadap di hadapan Allah dalam keadaan kita semakin hari kita ni semakin kita bersiap untuk nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang kita diajar supaya kita sepanjang lagi masa kita hidup dalam hidup kita ini ialah kita diminta supaya memendekkan angan-angan kita, supaya kita jangan membiarkan angan-angan ini menjadi panjang dalam kehidupan kita. Yang ni disebut dalam kitab-kitab, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajar pada kita supaya kita ni pendekkanlah angan-angan. Kerana biasanya bila manusia ni hidup dengan panjang angan-angan, menyebabkan kita ni terlupa kepada kematian. Islam dia nak supaya kita ni sentiasa ingat tentang kematian. Kalau kita tak ingat kematian ini, menyebabkan kita dalam keadaan kelekaan. Maka Islam diajar dalam hidup kita ni, macam mana pun kita keadaan diri kita, kayakah kita, miskinkah kita, ataupun apa pun kedudukan kita yang kita miliki waktu mana kita atas dunia ini, maka mengingati kematian itu perlu pada diri kitanya. Perlu untuk kita sentiasa ingat macam mana kita nak menghadap di hadapan Allah. Macam mana kita akan dipanggil untuk dihadapkan di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita ingat pada mati ini lebih pada 70 kali sehari. Ini diajar supaya demikian pada diri kita. Lalu dalam hidup kita ni, apa benda yang menyebabkan kita ni jadi terlupa terhadap kematian? Kerana panjangnya angan-angan. Angan-angan kita ni panjang sangat. Orang kita ni ada angan-angan kan. Bukan orang kita je. Saya sendiri pun ada angan-angan. Tapi Islam diajar dalam hidup kita ni, angan-angan tu bukannya tak boleh. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Menyebabkan diri kita ni sampai peringkat kita ni terbuai-buai dengan angan-angan ini. Sehingga kan kita tak ingat masa kita kena berhenti dalam hidup kita. Macam saya biasa sebut kan,
kenapa kita tengok pada kenderaan, kita kagum pada setengah kenderaan. Kenderaan tu, dalam kenderaan tu ada kenderaan yang kita jenamakan dengan kenderaan mewah. Ada jenama kenderaan yang sederhana. Kemudian ada jenama kenderaan yang memang ringkas sangat dalam hidup ini. Dia panggil demikian. Kenapa kenderaan ini, kalau kita sebut tentang kenderaan, kenderaan ni hebat dia pada kelajuan dia kah? Hebat pada yang disebut dengan kemantapan deruman dia kah? Tak, bukan semua. Hebatnya kenderaan ini disebut oleh pakar-pakar kenderaan disebut, kenderaan ni paling hebat bila dia laju, dia boleh laju, dan bila dia kena berhenti, dia boleh tegak. Berhenti dia tu, tak melilau. Waktu mana dia kena break emergency, dia break tu tidak melilau, melengkung-lengkung kenderaan dia, tidak. Bahkan bila dia laju, tiba-tiba masa dia kena berhenti, gap dia berhenti tu, dia boleh mantap, dia boleh berhenti. Itu dipanggil kenderaan yang hebat. Manusia ni pun sama juga. Manusia ni, para penonton yang dihormati sekalian, lajulah macam mana pun kita, tak jadi masalah dalam hidup kita. Tapi kalau kelajuan kita tu yang menyebabkan kita ni bila kena berhenti, kita ni dalam keadaan boleh tetap, boleh tegak. Berhenti kita ni. Bila kita kena berhenti untuk kematian, kita bersedia saat yang sedemikian rupa, tak melilau, maka yang ni yang dianggap orang yang terbaik. Apa yang jadi masalah, bila kita laju hidup atas dunia ni, kita laju je dalam hidup kita, tiba-tiba bila kita kena berhenti, berjumpa dengan tembok ke, berjumpa dengan traffic light ke dan sebagainya, bila berhenti meluncur je terus ke depan. Yang ni menyebabkan kehancuran hidup ni. Para penonton sekalian, Islam ajar kamu lajulah bagaimanapun kamu nak laju, tapi bila kena berhenti, kamu kena berhenti dengan tegak. Bagaimana? Kamu jangan melilau pada diri kamu ni, ialah kamu pendekkan angan-angan. Jangan kamu berpanjangan sangat angan-angan. Sehingga kan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, "Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa." Bila kamu waktu mana subuh dalam hidup kamu, ataupun kamu dah menjelang siang pada diri kamu, kamu tak payah ceritalah tentang bagaimana keadaan kamu pada petang hari pula. Bila kamu dalam keadaan pagi-pagi, kamu tak payah ceritalah macam mana pula nak hidup waktu mana petang. Wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Kalau kamu dah berada pada waktu mana petang, jangan kamu berpanjangan sangat angan-angan kamu untuk hidup sampai subuh besok. Bangun keesokan hari. Wa khudh min sihhatika qabla saqamik. Rasulullah sebut, ambillah peluang waktu mana kamu sihat sebelum sampai saat kamu sakit. Dalam hidup kamu ni, bila kamu ada peluang pada diri kamu, khuz. Rasulullah kata ambil terus dalam hidup kamu. Wa khuz min sihhatika qabla saqamik. Waktu mana kamu sihat sebelum kamu jatuh dalam keadaan sakit. Wa min hayatika qabla mautik. Waktu mana kamu hidup sebelum kamu dimatikan oleh Allah, sampai saat mati pada kamu. Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka gadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wahai hamba Allah, kamu tidak akan tahu besok orang panggil nama kamu lagi ke, ataupun orang dah panggil selain daripada nama kamu. Selain daripada nama kamu ni apa dia? Masmuka gadan. Kamu tak tahu dah besok orang akan panggil kamu apa dia. Hari ni betul orang panggil Ahmad Dasuki, tapi besok tak tentu lagi. Boleh jadi orang panggil Allah Yarham Ahmad Dasuki, tak tahu dalam hidup kita. Hari ni boleh jadi orang panggil nama kita ni, nama kita apa dia? Ridwan, nama kita Farhan, nama kita apa pun, nama pada diri kita. Waktu mana sekarang ni. Tapi besok orang panggil Allah Yarham dah. Allah Yarham, ataupun orang sebut apa dia? Mayat. Orang tak panggil lagi dah nama-nama yang ada pada diri kita. Kenapa? Kerana ambil peluang dalam hidup kami. Rasulullah kata, khuz, ambil peluang. Cara dalam hidup kamu. Waktu mana kamu sihat, sebelum kamu jatuh sakit. Waktu mana kamu hidup, kamu ambil peluang dalam hidup kamu, sebelum kamu sampai saat kematian pada diri kamu. Diriwayatkan oleh Ali karramallahu wajhah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ada dua perkara yang paling aku takuti menimpa kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yang paling aku takut berlaku pada kalian ada dua perkara yang kena pada kalian. Apa dia? Yang pertama, menurut nafsu.
kamu mengikut je, melayan hawa nafsu. Yang ni aku cukup takut kalau berlaku pada umat aku. Bila umat aku mengikut hawa nafsu, maka menjadi kebimbangan pada aku berlaku demikian. Yang kedua, bila panjangnya angan-angan. Bila umat aku ni, dia panjang angan-angan, dia jadi khayal. Khayal je pada dia. Bagaimana kita tengok orang yang khayal, macam mana? Orang yang isap dadah, bila dia khayal. Bila orang minum arak, dia khayal. Bila orang, hidup dia tu jelas ke? Tak jelas dah. Bila dia jadi khayal, panjang angan-angan mengkhayalkan kamu dalam hidup kamu. Sesungguhnya, bila kamu menurut nafsu itu, dapat menghalang daripada kebenaran. Siapa-siapa yang mengikut hawa nafsu pada diri dia, dia tak benar dah. Dia tak benar dah kebenaran tu masuk dalam tu badan dia. Bila orang ikut hawa nafsu, orang terlampau marah. Sebutlah macam mana pun. Kalau dia terlampau marah, kita sebutlah tentang kebenaran apa pun mereka tak boleh terima. Anak-anak kita kan, kalau dia terlampau dia nak kepada satu barang, dia dah mengikut hawa nafsu dah, nak. Kita bagi tahulah pada dia macam mana pun. Barang yang dia nak tu dah ada dah. Barang yang dia nak tu memang membawa kesan. Orang yang ikut hawa nafsu, yang menyebabkan bila dia ikut hawa nafsu, dia tak dengar dah kebenaran apa. Cuba tengok sehari dua ni kan, di kalangan kita ni, bila ada di kalangan kita ni terlampau mengikut hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu apa dia? Polis dah tak benarkan untuk nak bergerak di tempat-tempat tertentu. Polis tak benarkan untuk kita ni nak melintasi kawasan-kawasan tertentu. Tiba-tiba dia ikut hawa nafsu dia. Dia ikut hawa nafsu dia. Akhirnya dia lawan polis. Dia lawan polis tahan dia balik. Lepas tu masuk dalam kenderaan polis. Akhirnya benda apa yang dia dapat? Yang dalam hidup dia ni. Ada yang ikut hawa nafsu. Yang kita tengok. Berapa ramai yang mengikut hawa nafsu. Rompak rumah orang. Masuk dalam rumah orang. Benda apa yang dia dapat dalam hidup dia? Hidup mengikut hawa nafsu. Berzina. Minum arak dalam hidup dia. Benda apa yang dia dapat dalam hidup dia? Kebenaran sudah tertutup. Yang dia dapat ialah kepalsuan saja dalam hidup dia. Syaitan ni mengganggu pada kita dengan ikut, nak suruh kita ni ikut hawa nafsu dalam hidup kita. Kemudian panjangnya angan-angan itu menjadikan kamu mula mencintai dunia. Bila kamu ni dah mula berangan-angan, panjang angan-angan dalam hidup kamu, benda apa yang kamu akan terjadi pada diri kamu? Kamu mula mencintai dunia. Dunia ni kamu rasa kalau orang cerita bab mati, tak nak lah. Kalau orang ajak, jom kita pergi dengar kuliah, tak nak lah. Dia sebut. Kalau dengar, kenapa tak nak dengar kuliah? Kalau dengar kuliah, rasa teringat je dekat nak mati. Teringat je kita ni akan menghadap depan Allah. Yang menyebabkan akhirnya dia kata, tak nak dengar kuliah. Yang dia nak buat dalam hidup dia apa dia? Dia nak ikut, dia nak layan yang disebut dengan angan-angan yang ada dalam hidup dia sementara tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi dalam hadis yang lain, Rasulullah sebut sesungguhnya Allah Taala memberikan dunia kepada orang yang dicintai maupun yang dibenci. Ini ingat ya, dunia-dunia yang kita dapat ni Allah bagi dua-dua. Yang Allah sayang pun dapat, yang Allah benci pun dapat dunia. Jangan kita ingat perompak-perompak tak dapat dunia. Orang yang semayang je dapat dunia. Tak. Rasulullah kata dunia-dunia ni Allah bagi dua-dua. Yang baik pun Allah bagi, yang jahat pun Allah bagi. Jika dia mencintai seorang hamba, Allah akan memberikan iman pada diri dia. Kalaulah Allah sayang sungguh-sungguh pada seorang, Allah akan masukkan dalam jiwa seorang tu iman. Keimanan, keyakinan dia pada agama. Sebab tu kita kena rasa syukur. Alhamdulillah aku ni di antara orang yang suka mendengar kuliah. Orang yang sentiasa ikut majlis-majlis ilmu. Aku ni orang yang suka buat benda yang disuruh oleh Allah. Tanda apa dia kita suka buat benda yang disuruh oleh Allah? Tanda kita ada iman. Bila Allah sayang pada seorang, Allah masukkan iman padanya. Ingat, sesungguhnya agama itu menjadi mempunyai anak-anaknya. Agama ni mempunyai anak-anak. Dunia juga mempunyai anak-anaknya. Jadikanlah kamu anak-anak agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara dunia dengan agama, dua-dua ni ada keturunan, ada pengikut-pengikut yang mengikutnya. Agama pun ada anak, manakala dunia ni pun ada anak. Janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan kamu jadi anak-anak dunia. Kemudian ingat, sesungguhnya dunia itu bergerak pergi meninggalkan kamu. Ingat juga akhirat itu sedang bergerak datang
dalam hidup kamu. Dalam hidup kamu ni, dunia ni semakin jauh meninggalkan kamu. Kamu pula sedang tamak cuba mengejar dunia. Dunia sedang menjauh daripada kamu. Manakala akhirat sedang mendatangi kamu. Akhirat sedang mendatangi kamu, bergerak datang pada kamu. Ingat, sesungguhnya kalian berada pada zaman untuk beramal. Masa kita berada sekarang atas dunia ni, masa untuk kita beramal. Bukan pada zaman untuk dihisap. Bukan untuk dihitung. Dan ingat, sesungguhnya kalian hampir tiba pada zaman untuk dihisap yang sudah tidak akan berlaku lagi masa untuk kalian beramal. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang bagaimana dunia dengan kehidupan kita ini dan juga agama. Dalam hidup kita ni bukan semakin mendekatkan diri dengan dunia. Dunia ni sedang menjauhkan dengan kita. Yang kita pergi kejar tu buat apa? Dia semakin jauh kan? Yang kamu kena kejar akhirat. Kejar akhirat. Yang dunia ni biar dia semakin berlalu di belakang kita. Akhirat di hadapan kita ni. Akhirat ni sedang mendatangi kita. Lalu kita kena bergerak untuk dapatkan akhirat dalam kehidupan kita. Bukan kita bergerak untuk mengejar dunia yang terbelakang di kalangan kita. Dan disebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, masa di akhirat nanti tak ada lagi masa untuk nak beramal. Manakala bila kita di atas dunia ni bukan masa untuk dihitung amalan. Masa ni jangan sibuklah nak kira banyak mana duit, banyak mana harta kita, banyak mana tanah kita, banyak mana rumah kita. Tak payah kira yang ni. Dalam hidup kita ni bukan masa untuk menghitung amalan. Tetapi sepanjang kita hidup di atas dunia ni, masa kita untuk apa dia? Untuk mendapatkan yang namakan dengan akhirat dalam kehidupan kita. Ummul Munzir menuturkan, pada satu petang Rasulullah muncul di tengah-tengah para sahabat. Bila Rasulullah muncul di tengah-tengah sahabat, lalu Rasulullah bersabda di kalangan sahabat-sahabat, wahai manusia, apakah kalian tidak merasa malu kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu depan sahabat-sahabat. Rasulullah tegur terus, kamu semua ni tak rasa malu pada Allah ke? Mereka bertanya, kenapa kami harus merasa malu ya Rasulullah? Lalu ditanya, kenapa perlu kami merasa malu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan. Kalian tak malu kepada Allah. Kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian akan guna. Kalian mengangankan sesuatu yang tidak mampu kalian dapatkan jangkaukan dalam kehidupan kalian. Dan kalian membangunkan sesuatu yang tidak kalian akan duduki di tempat yang kalian bangunkan itu. Tak malu kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kenapa kamu ni sibuk sangat mengumpulkan harta benda kalian, nak banyak, tahu-tahu kena curi. Bekas menteri kan. Kita dengar bekas menteri muda lagi. Menteri Belia dan Sukan hilang 250,000. Tak tahu dah. Dia sebut tu, dia sebut dalam kenyataan dia tu, tak ada kesan umpil, tak ada kesan itu, tak ada kesan ini. Tiba-tiba hilang 250,000. Nak sebutnya. Kita kumpul untuk siapa? Yang kita kumpul sampai begitu sekali banyak juga duit bekas menteri ni. Baru jadi menteri 22 bulan. Jadi menteri 22 bulan boleh simpan cash sebegitu dalam harta benda dia tersebut. Wallahu alam lah. Kalian mengangankan sesuatu yang tidak kalian rasa kalian akan dapat, yang kalian sibuk nak mengumpul, yang kalian sendiri tak mengasai keadaan yang kalian cuba ingin dapatkan itu. Dan Rasulullah kata, kalian sibuk membangunkan sesuatu yang kalian tidak tempati lagi. Kalian sibuk nak yang tu nak ni, padahal benda-benda tersebut bukan milik kalian lagi. Tetapi milik siapa? Milik orang yang terkemudian daripada kalian itu sendiri. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, Usamah bin Zaid membeli seorang budak perempuan daripada Zaid bin Sabit seharga 100 dinar dengan pembayaran tempoh 1 bulan. Nak bayar dalam masa tempoh 1 bulan sebanyak 100 dinar. Lalu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni dia beli budak perempuan daripada Zaid bin Sabit. Usamah bin Zaid ni pun orang yang hebat juga. Budak muda lagi.
beli hamba budak perempuan daripada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni pengumpul Al-Quran Karim. Dengan harga 100 dinar, dengan bayaran tempoh selama 1 bulan. Dalam masa 1 bulan akan langsai. Sebanyak lebih kurang 100 dinar. Lalu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tidak hairan terhadap Usamah yang baru membayar sampai sebulan setelah mana ia beli barang? Usamah sungguh panjang angan-angannya. Rasulullah kata demikian. Kamu tak heran ke dengan Usamah boleh beli barang, bayar sampai sebulan setelah mana ia membeli satu barang? Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, setiap saat aku merasa yakin bahawa sepasang kelopak mataku tidak akan terkatup kembali sebelum Allah mencabut nyawaku. Allah, Usamah tu berani, dia berjanji sampai 1 bulan. Padahal aku nak berjanji dengan tutup mata ni pun aku bimbang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kemudian, atau aku mampu membukanya kembali dengan keyakinan bahawa aku akan mampu menutupnya kembali sekali lagi sebelum mati. Setiap kali memakan sepotong daging, aku selalu berfikir bahawa aku tidak akan mampu menelannya sampai maut mencekikku sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatnya terhadap kematian ini, ingat terhadap mati itu. Rasulullah kata, kalau aku tutup mata, aku tak fikir aku boleh buka balik. Nak sebut ni. Aku pelik dengan Usamah bin Zaid itu. Dia boleh berjanji selama sebulan. Dalam masa sebulan dia nak bayar 100 dinar ini. Sedangkan aku ni, kalau sekiranya aku makan daging ni, aku tak fikir daging ni sempat masuk dalam perut. Aku dah menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Selanjutnya, beliau bersabda, wahai anak cucu Adam, jika kalian berakal, maka anggaplah diri kalian termasuk orang-orang yang sudah mati. Kalau kamu cerdik, kamu bayangkan diri kamu ni orang yang sudah mati. Kalau kamu cerdik, maknanya apa dia? Orang mati ni nak buat apa? Orang yang mati masuk dalam kubur, benda apa yang dia nak? Kalau dia diberi peluang untuk hidup, dia nak sujud pada Allah. Kalau dia diberi peluang untuk hidup, dia nak apa dia? Derma di jalan Allah. Orang mati ni, kalau dia diberi peluang untuk hidup, cuba kamu bayangkan diri kamu ni dah mati. Kemudian kamu membayangkan kamu diberi peluang oleh Allah untuk hidup sekarang. Cuba kamu bayangkan keadaan demikian. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu itu pasti akan datang. Dan kamu sekalian tidak akan pernah mampu melepaskan diri daripada saat kematian yang menjelang dalam kehidupan kalian. Ini disebut dalam riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya dan juga At-Tabrani meriwayatkan demikian. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawa Rasulullah pernah membuang air kecil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tayammum. Ia lalu berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, bukankah ada air dekat dengan kamu ya Rasulullah? Beliau bersabda, bagaimana aku mampu tahu? Boleh jadi aku tidak dapat menjangkaunya. Pernah Rasulullah buang air kecil, kemudian Rasulullah nak ambil wuduk, Rasulullah tayammum. Sahabat-sahabat tegur Rasulullah, Rasulullah, air ada air. Hujung sana ya Rasulullah. Rasulullah kata, macam mana aku nak pergi ke tempat telaga tu, sedangkan aku tak fikir yang aku boleh sampai di telaga tu, aku berjumpa dengan kematian. Allahu Akbar. Manusia. Pada suatu hari Rasulullah mengambil 3 batang ranting kayu, kemudian Rasulullah letak yang sebatang di hadapannya, yang sebatang lagi di sebelahnya, dan sebatang lagi agak jauh daripada Rasulullah. 3 ranting kayu tu, satu Rasulullah letak depan, satu lagi Rasulullah letak sebelah kanan Rasulullah, kemudian sebelah Rasulullah, satu lagi Rasulullah letak jauh sikit. Lalu Rasulullah sebut, kalian tahu makna apa ni? Ni model cara Rasulullah tanya sahabat. Kamu tahu tu, kayu depan, kayu kanan, kemudian kayu yang jauh sikit. Sahabat-sahabat tanya sahabat, kamu tahu maknanya apa dia? Katanya sahabat-sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan juga Rasulullah yang mengetahui. Lalu Rasulullah sebut, yang ini manusia, yang ini ajalnya, dan itu adalah angan-angan yang selalu dikejar oleh manusia. Rasulullah tunjuk, yang depan ni kata Rasulullah ajal, yang ni manusia, yang tepi ni ajal, yang jauh tu angan-angan yang dikejar oleh manusia. Akan tetapi ajalnya terburu-buru menjemputnya sebelum angan-angan dia dapat dalam hidup dia. Yang dekat ni sebelah dia ni, yang sebelah ni kata Rasulullah kematian.
Ni manusia. Manusia dekat dengan kematian, bukan dekat dengan angan-angan. Jangan ajar pada diri kita ni mengejar angan-angan. Kejar angan-angan apa kita sebut? Orang kita ni tanya, angan-angan apa? Angan-angan nak suruh sembuh kembali kan ni. Dia sebut, nantilah kalau dah sembuh ni, akunya nak buat apa? Aku nak makan daging kambing bakar, dia sebut. Angan-angan dia. Kalau sembuh ni, daripada penyakit yang aku deritai ini, aku berangan-angan nak sembelih lembu seekor. Dia sebut demikian. Kan angan-angan di kalangan kita. Tak payah. Siapa yang ada benda yang demikian, dia berangan-angan nak buat benda yang baik dalam hidup dia, buat sekarang. Waktu mana dia sedang sakit tu dia buat. Ada kan orang kita ni, tengah dia sakit, dia kata, aku bernazar lah, kalau aku sembuh kembali, aku nak sembelih lembu. Tak payah, kita sebut. Jangan begitu. Kamu sembelih lembu sekarang. Waktu mana kamu sedang sakit ni, kamu sembelih lembu. Dengan tujuan apa dia? Bila kamu buat demikian, kamu tak panjang angan-angan kamu. Maknanya, dalam hidup kamu, bila kamu rasa nak buat amal soleh, buat terus. Jangan kamu diganggu dengan angan-angan kamu. Ramai dah orang kita ni, dia berjanji, kalau saya kaya, saya nak tolonglah sekolah tahfiz Ustaz Ahmad Dasuki. Kalau saya banyak duit lah, saya akan tolong untuk buat masjid. Saya akan tolong untuk bantu orang miskin. Banyak je. Dia sebut demikian. Bila dia dah kaya, dia buat. Tak buat. Kebanyakan orang kita, bila dia dah banyak dah harta, dia mula lupa daratan dalam kehidupan dia. Ayat ni biasa terjadi di kalangan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Masal ibnu Adam wa ila habbihi tis'atun wa tis'una maniyatan in aqta'tul manaya waqa'a fil haram." Perumpamaan manusia itu akan dikepung oleh 99 macam sebab kematian. Rasulullah kata, anak Adam ni bila lahir-lahir, dia akan dapat pada diri dia 99 ujian-ujian kematian. Ujian-ujian dalam hidup dia untuk matikan dia. Ada orang yang dikepung, yang ni kepung kat sini. Nak mati berapa kali dah kita ni nak mati. Lemas dalam sungai berapa kali dah. Tu dipanggil perangkap kematian. Setiap anak Adam ni ada 99 perangkap kematian. Allah jadikan pada diri dia. Lepas perangkap yang pertama, naik perangkap yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai nak jumpa dengan yang ke-99. Rasulullah sebut, tis'una maniyah in aqta'tul manaya waqa'a fil haram. Dan bila mana ia mampu melepaskan daripada semuanya, pasti dia tak mampu mengelak daripada satu lagi perangkap yang terakhir yang Allah jadikan. Lepas 99 ni, perangkap yang ke-99 apa dia? Perangkap yang akhir yang disebut dengan yang tua dalam hidup seseorang. Bila kena tua, tak usah cerita lah pada diri seseorang. Ada orang kata, saya tak apa, kalau tua-tua nanti saya akan jadi begini, saya semakin baik. Tak. Sebenarnya, lagi tua, bila kena perangkap yang ke-99, tak lepas dah dalam kehidupan seseorang tersebut. Anas berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, anak cucu Adam itu akan menjadi tua. Dan ada dua hal yang menyertainya. Waktu mana dia jadi tua dalam hidup dia ni, yang pertama, kebejatan dan keserakahannya akan turut serta. Kalau dia ni tua dalam hidup dia ni, berpanjangan tua dia ni, sampailah saat mana dia menghadap depan Allah, dalam keadaan perangai dia tak berubah, begitulah sampai dia tua. Keserakahan dalam hidup dia, yang pertama. Yang kedua, yang menyertai dia sampai tua apa dia? Angan-angan. Rasulullah kata, perangai jahat turut serta sampai ke tua. Kalau seorang tersebut, dia muda-muda, dia dah jahat ya, sampai tua dah jahat dalam hidup. Lepas sampai umur 40 tahun, jangan kita ni dalam hidup keadaan sibuk lagi dengan dunia. Jangan. Bila sampai usia 60 tahun, 40 tahun daripada kita dah bayang dah pada diri kita, aku ni tak lama dah ni, aku dah tak hampir dalam hidup aku ni sendiri. Ni angan-angan. Banyak dalam hadis-hadis cerita tentang mengenai bahayanya kita berangan-angan. Lalu disebut oleh Imam Ghazali, dia sebut lagi, apa perkara yang menyebabkan orang ni menimbulkan panjangnya angan-angan, dan bagaimana kita nak mengatasi angan-angan ini? Ada dua faktor yang biasanya orang ni menjadi panjang angan-angan. Yang pertama, cintakan dunia. Ni menyebabkan jadi panjang angan-angan dalam hidup seorang. Cinta pada dunia ni, yang begitu mencintai dunia,
berikut segala kesenangan, kenikmatan dan pesona-pesonanya, hatinya pasti merasa berat kalau sampai harus berpisah meninggalkannya. Akibatnya, ia enggan memikirkan tentang kematian. Siapa yang dianya dalam hidup atas dunia ni terlampau cinta terhadap dunia, dia tak nak fikir lagi tentang kematian. Dia bimbang. Kalau dia mati, habis. Kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Siapa yang membenci sesuatu, ia pasti akan berusaha keras menolak sesuatu itu daripadanya. Siapa yang tak suka pada sesuatu, dia akan cari jalan. Bagaimana nak suruh dia jangan berjumpa dengan satu benda yang dibenci tadi. Itu dia akan usaha. Kalau orang tak suka dengan kematian, dia akan berusaha supaya jangan ada orang sebut tentang bab mati depan dia. Jangan ada orang cerita tentang kematian. Jangan ada di kalangan mereka tersebut rasa nak kepada keuntungan dunia. Dia tak nak pada diri dia ni untuk dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali manusia yang terbuai oleh angan-angan palsu. Ia ingin bisa hidup selamanya, kekal abadi di dunia. Ia terus mendambakan hal tersebut dan yakin keinginannya pasti akan tercapai. Ia lantas berusaha memburu hal-hal yang dapat mempertahankan hidup yang kekal untuk di dunia ini, berupa harta kekayaan dia. Sibuk mengejar, membanyakkan harta. Dah ada dah harta 1 bilion, nak lagi 1 bilion dalam hidup dia. Orang ni ramai manusia jadi tamak demikian. Dah jadi dah timbalan Perdana Menteri, nak jadi lagi Perdana Menteri. Begitulah manusia. Dalam hidup dia, ketamakan dalam hidup dia. Keluarga dia, rumah dia, teman dia, kenderaan dan segala kehidupan duniawi yang lain. Hatinya susah untuk dilepaskan daripada pikiran tersebut kerana sudah tergantung kepada dunia yang bersifat sementara ini. Akibatnya, ia lalu berpaling daripada mengingati kematian dan menganggapnya masih sangat jauh dalam hidup dia untuk mendapatkan keuntungan pada diri dia sedemikian rupa. Ini di antara perkara demikian. Kemudian, orang yang dalam keadaan sebegini, Islam ajar supaya apa dia? Supaya kita ni hilang cinta pada dunia, ialah di antara caranya ialah kita banyakkan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar banyak-banyak. Segala apa yang ada pada kita ni, istighfar sepanjang masa. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua, yang menunjukkan orang ni panjang angan-angan, kenapa? Kerana kebodohan. Kerana bodoh. Imam Ghazali rahimahullah sebut, seorang yang jadi cinta sangat, panjang sangat angan-angan, ini punca apa dia? Kerana dia tak tahu benda apa yang akan berlaku di hadapan. Bila dia tak tahu, dia rasa seronok sepanjang masa. Macam orang tak tahu bahaya virus COVID-19 inilah. Dia langgar je semacam, dia pergi ke pasar, dia pergi tempat-tempat berkumpul orang, dia pergi langgar segala yang dia rasa nikmat, dia nak pergi semua. Kebodohan yang ada padanya, yang menyebabkan setiap manusia dia cenderung memandang hebat masa mudanya, sehingga banyak yang menganggap dirinya mustahil mati dalam usia yang masih muda belia. Orang yang perlu dikasihani ini tidak berfikir bahawa seandainya orang-orang yang sudah tua di negerinya dihitung, jumlah mereka tidak lebih daripada 1/10 jumlah penduduk yang ada. Kalau nak kira orang tua di kalangan kita ni ramai ke? Tak ramai. Menandakan apa dia? Yang ada ni 1/10 je daripada orang muda. Menandakan apa dia? Belum sempat tua, dia dah mati dah. Nak sebutnya demikian. Hal ini dikarenakan angka kematian di usia muda jauh lebih tinggi. Kematian satu orang tua berbanding 1000 kematian anak kecil dan anak muda itu sendiri. Yang ramai mati muda, bukan mati tua. Orang tua-tua di kalangan kita sikit je, tak ramai pun. Yang tua-tua, cuba yang bilang yang umur 9 tahun, 90 tahun ke atas. Ada lebih kurang 1000 orang, 20,000 orang. Tak sampai pun di kalangan kita. Umur 80 tahun ke atas di negara kita ni, berapa ramai? 70 tahun ke atas, berapa ramai? Di kalangan kita, yang ramai, kenapa jadi sikit ni? Menandakan orang-orang tua ni sikit ni, ramai mati muda dibandingkan sampai tua di kalangan kita. Kita je tak perasan. Tersibuk tak tengok orang tua-tua, tengok orang ni tua. Tahu-tahu, yang muda ni mati. Yang tua-tua tu sikit je. Kawan-kawan arwah ayah kita ada lagi? Tak ada dah. Ramai dah meninggal dunia. Nak bilang nama-nama kawan arwah ayah kita, tak ada dah sekarang. Punca apa dia? Punca mati habis dah. Dia mati bila? Mati dalam keadaan belum sempat tua,
tiba-tiba Allah matikan awal sebelum sampai saat tua tersebut. Kita pula fikir lambat lagi mati, baru je kitanya dalam hidup kitanya. Orang yang dilalaikan dengan kebodohan ini, seandainya ada orang yang lalai ini sedikit, mau berfikir dan sedar bahawa kematian tidak mampu ditolak, bila datangnya tentu ia akan segera insaf dan bersiap menghadapinya. Kematian itu mampu terjadi pada usia muda ataupun tua, baik di musim sejuk ataupun di musim panas, di musim gugur ataupun di musim yang sedang berkembang, dan pada siang hari ataupun malam hari. Kita duk bilang kan jumlah kematian COVID, mati di kalangan kita ni kan. Yang mati COVID ni sikit je dibandingkan dengan mati yang tak COVID. Yang mati tak COVID ni jauh lebih ramai daripada mati yang COVID ini sendiri, COVID-19 ini. Yang mati COVID-19 ni kita usah jaga jangan bagi mati. Syukur masing-masing, alhamdulillah sembuh keluar daripada sembuh tadi. Pastikah dia selamat daripada kematian? Tak juga. Lepas keluar daripada COVID-19 ini, tiba-tiba balik lemah lesu tu badan, meninggal dunia juga dalam hidup ni. Maknanya tak mati COVID, tapi mati di saat mana dipanggil untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena jaga pada diri kita. Jangan suka sangat mereka yang sembuh. Jangan kita rasa leka sangat dengan waktu muda kita. Jangan kita rasa nikmat sangat dengan harta kekayaan kita di dunia. Kerana semua itu adalah bersifat sementara. Semua yang kita miliki pada hari ini, semua sekejap. Sampai iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai saja ajal pada seorang di kalangan mereka, tak ada seorang pun yang boleh menangguh walaupun sesaat, dan tak ada seorang pun boleh mempercepatkan bila sampai saat kematian di kalangan kita ini sendiri. Ini kebodohan dipanggil. Lepas tu kita jangan terlibat dengan keadaan dua sebab ini sendiri. Kemudian yang akhir sekali saya nak sebut tentang mengenai peringkat-peringkat manusia dalam angan-angan ini. Cuba kita perhati. Ketahuilah dalam kaitan dengan angan-angan ini, manusia memiliki berapa tingkatan. Yang pertama, di antara mereka ada orang yang berharap mampu hidup abadi di atas dunia ini. Yang ni, dan menikmati untuk selama-lamanya. Ini kumpulan yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, yuwaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur selama 1000 tahun dalam hidup mereka tersebut. Ni, kalau kita tanya kan, di kalangan kita, kalian kalau boleh hidup, nak hidup berapa tahun? Di kalangan kita ni sendiri. Yang di kalangan kita yang Allah bagi pada mereka tersebut panjang umur, berapa lama kita nak hidup? Nak hidup berapa lama? Di kalangan kita. Ada yang jawab 1000 tahun ustaz, dia jawab. Sama disebut dalam Al-Quran. Lau yu'ammaru alfasanah. Kalaulah Allah bagi pada mereka selama 1000 tahun untuk mereka hidup. 1000 tahun macam mana? Hidup 100 tahun pun jalan mengangkang dah tak kena gaya pada kita. Hidup 100 tahun pun orang kita mata pun tak boleh terangkat dah mata. Nak makan pun mamah mi pun tak putus mi. Orang mi tu pun tak habis dah. Nak sebutnya. Nak telan pun panjang tengkuk-tengkuk nak masuk ni. Kalau umur 100 tahun. 100 tahun bukan 1000 tahun. 100 tahun pun demikian pada mereka. Kumpulan yang kedua, ada juga orang yang berharap agar mampu hidup sampai lanjut usia dia semaksimal mungkin. Inilah tingkatan orang yang sangat mencintai dunia. Dia kata bagi ya berapa-berapa, tapi jangan mati awal sangat. Awal kamu berapa? 150. Lepas ada 150, aku mati pun tak apalah pada diri dia demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hal kecintaan mencari kesenangan duniawi, seorang menjadi tua, seorang yang tua menjadi muda kembali. Dalam keadaan nak cari harta-harta benda dunia ni, walaupun tua macam mana pun jadi muda balik. Sekalipun tulang lehernya sudah bengkok dimakan usia tua. Sedangkan dia ni tulang leher tu dah turun dah ke bawah. Turun dah ke bawah ni. Kecuali orang-orang yang bertakwa dan jumlah mereka ini terlampau sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ni kumpulan yang kedua. Yang ketiga, ada pula orang yang berharap dapat hidup selama setahun saja. Ni ada kumpulan manusia yang dalam kumpulan manusia ni dia kata kalau boleh hidup setahun seronok dah. Sehingga ia enggan memikirkan yang lain-lain kerana ia yakin bahawa tahun depan ia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ada orang yang demikian. Dia fikir aku ni setahun lagi boleh hidup lah.
Lepas ni tahun depan tak ada dah aku ni. Dia di musim panas ia selalu dalam keadaan siap siaga menghadapi musim sejuk, dan begitulah pula sebaliknya. Dan jika sudah berhasil mengumpulkan bekal keperluan hidupnya untuk selama waktu 1 tahun, ia hanya tinggal fokus untuk beribadah saja. Ini kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga ni, dia fikir aku ni boleh hidup setahun je. Jumpa Ramadan ni, Ramadan akan datang, tak ada dah. Tak ada dah, orang tak sebut dah nama aku. Tak ada dah. Dalam senarai orang tahlil dah disebut demikian. Ini kumpulan yang tiga. Dan kumpulan yang keempat, di antara mereka ada juga yang hanya berharap agar mampu hidup beberapa waktu di musim panas dan musim sejuk, sehingga di musim panas ia tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim sejuk, dan di musim sejuk dia tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim panas. Dia fikir berakhirnya musim panas ini, meninggal dunialah dia. Ni ada orang yang demikian. Kemudian kumpulan yang kelima, ada lagi yang hanya berharap untuk mampu hidup sehari semalam saja. Ni ada orang yang dia hidup hari ni, malam ni boleh hidup lagi ke tak? Tak tahulah. Yang hidup malam ni, dia fikir besok boleh hidup lagi ke tidak. Yang menyebabkan bila dia nak tidur tu, dia baca doa. Dia baca, bila dia nak tidur, bangun daripada tidur, mulut dia akan sebut Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ni kumpulan yang kelima. Kumpulan yang keenam, manusia atas muka bumi ni, ada juga orang yang memperkirakan usianya tidak lebih daripada 1 jam saja. Hidup ni 1 jam demi 1 jam. Dalam hidup dia, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, wahai Abdullah, jika kamu berada pada waktu mana pagi, jangan kamu fikir tentang waktu petang hari, dan jika kamu berada pada waktu petang, jangan kamu fikir tentang waktu pagi hari kamu. Jangan. Kemudian kumpulan yang ketujuh, golongan orang yang dalam angan-angan, di antara mereka ada pula yang merasakan yakin bahawa usianya hanya tinggal 1 saat saja. Usia dia tinggal 1 saat saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tayammum meskipun beliau mendapatkan air tidak jauh daripada itu. Sabda Rasulullah, boleh jadi aku sudah tak sempat mendapatkannya nanti. Ni ada orang demikian. Fikir saat demi saat dalam hidup mereka. Dan ada di antara mereka ada pula yang merasa kematian itu sudah berada di hadapan matanya. Bahkan seolah-olah kematian sedang menghampirinya, sehingga ia hanya tinggal menunggu saja. Orang seperti inilah yang selalu melakukan salat seakan-akan salat itu salat yang terakhir dalam hidupnya. Di kalangan kita ni ada 8 kelompok. Cuba kita perhati kita masuk dalam kelompok yang sebelah mana. Pada diri kita ni, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang bersegera dalam menyiapkan diri kita untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada malam esok lagi, di mana kita akan bicarakan jangan suka menunda amalan. Bila kita ada kesempatan, buat amalan terus sebelum sampai saat kematian. Jangan lupa tuan-tuan untuk dapatkan 2 buah kitab ini. Satu kitab bagaimana untuk kematian, persiapan menjelang kematian. Satu lagi kitab bagaimana untuk menjadikan kematian kita husnul khatimah. Dalam masa yang sama juga kita sekarang ni para hadirin sekalian, kita telah buka temuduga kemasukan pelajar-pelajar baru, di mana kita buka peluang untuk mana-mana anak-anak kita yang ingin meneruskan pengajian di Ma'had Tahfiz An-Nabawi yang sedang kita bangunkan ini. Tuan-tuan boleh hantar anak-anak tuan-tuan ke tempat yang sebegini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. Yang lebih besar lagi, saya suka mengumumkan tentang mengenai kita sedang mengagihkan sumbangan-sumbangan pada mangsa-mangsa yang sedang berada dalam keadaan suasana yang sekarang ni PKPB ataupun orang yang susah. Hari ni kita agihkan lagi bungkusan makanan. Sebungkus kita perlu RM8 saja. Tuan-tuan bank inkan saja dalam Maybank ataupun Bank Islam ataupun CIMB Bank. Tuan-tuan masukkan RM8 saja satu bungkus. Satu bungkus tu untuk satu seorang. Dan alhamdulillah setakat ni kita di Matan Center ni kita agih-agihkan, dan kita guna NGO dan badan-badan pertubuhan untuk saling mengagihkan sumbangan-sumbangan ini, di mana kita bentuk dalam bentuk bagi makanan yang dah siap masak melalui dapur tokku, ataupun kita packkan barang-barang sumbangan untuk di kalangan orang-orang yang susah, dan kita bagi sumbangan dalam bentuk yang raw material lagi dalam keadaan beras,
kemudian sardin, kemudian makanan-makanan yang mereka boleh masak. Ada yang boleh masak, kita bagi dalam bentuk masakan. Yang mereka boleh masak, gandum, minyak dan sebagainya. Dalam satu pack tu RM60. Kita jadikan demikian. Tuan-tuan boleh maklumkan terus pada talian 013 906 1204. InsyaAllah. Bila tuan-tuan menyumbang saja, tuan-tuan maklum ke talian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati amalan-amalan salih yang kita kerjakan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله